Pula saya pergi sedikit di Dewan Undangan Negeri Melaka. Ingatkan bolehlah adalah perbincangan bagaimana pimpinan di Melaka menyantuni rakyat Melaka. Rupanya tak habis lagi. Masih ada lagi perkataan-perkataan yang begitu celupar. Cerita bodoh babi pada nama dan sebagainya, bergaduh antara esko kerajaan negeri dengan ahli Dewan Undangan Negeri. Itu saya melihat pengurusi jawatan kuasa pembangunan usahawan dan koperasi, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti. Dulu saya kena ingatlah bahawa beliau ni dulu biasalah dalam dewan cerit-cerit cerita babi. Ingatkan dah jadi esko kerajaan negeri, itu dah berubah sikap, masih lagi. Jadi kecoh dewan itu. Sepatutnya Dewan Undangan Negeri Melaka digunakan bersidang untuk memikirkan masalah rakyat. Tapi masa dihabiskan begitu saja. Saya agak terpanggil, terkesan apabila speaker menegur mereka. Bila speaker kata, yang berhormat semua. Cuba kita beradab sedikit. Kita punya persidangan ni, ada rakan-rakan kita, saudara kita kat luar tengok dah. Tengok apa yang berlaku. Adakah ini gambarannya manusia yang terpilih di kawasan masing-masing, mewakili masing-masing, duduk dalam dewan ini, berperangai yang apa yang ahli-ahli berhormat tunjukkan? Malu kita, termasuk saya. Bahawa anda adalah mewakili ribuan rakyat di kawasan anda. Anda harus bersyukur kerana anda dipilih sebagai wakil rakyat. Anda seorang daripada ribuan rakyat. Tapi kalau ini sikap anda, ini perangai anda dalam dewan, ini anda mengkhianati harapan rakyat. Betul lah, saya rasa speaker Dewan Negeri Melaka juga rasa kecewa bila melihat pertelingkahan yang tak sepatutnya. Cabar-mencabar, orang ni derhaka, orang ni pengkhianat, orang ni Dr. Laksmana. Bodoh betul lah. Siapa bodoh? Dr. Laksmana. Dia bapa bodoh. Saya kata, bodohnya babi pada nama. Siapa babi? Pengkalan batu. Pengkhianat Pakatan Harapan. Pengkhianat PAP. Pembela penjaga. Saya tengok pun saya kata, tak habis-habis lagi. Dewan Parlimen, Dewan Negeri bukan tempat untuk kamu menunjukkan budaya seperti samsing dan sebagainya. Cukup-cuplah. Kita mengingatkan bahawa adalah sesuatu yang akan disantuni. Kerana rakyat Melaka juga banyak terkesan. Tinggi. Jangkitan daripada virus corona itu tinggi. Jadi ramai yang tak ada pekerjaan. Bagaimanapun saya terima kasihlah pada yang berhormat Menteri Besar bila beliau memberi jawapan berhubung persoalan yang dibangkitkan oleh mantan Menteri Besar lalu tentang anugerah tanah dan sebagainya. Itu tanah yang diklaim ataupun yang ditambak semula laut dan sebagainya. Jadi katanya ini boleh mendapatkan pendapatan bagi kerajaan negeri dan sebagainya. Bagi saya tak apalah kalau benda itu dilaksanakan, matlamatnya untuk rakyat, matlamatnya untuk memajukan negeri, okeylah. Jadi saudara, tapi bersedialah sebagai pemimpin kerajaan negeri yang amat berhormat Datuk Sulaiman, bersedialah untuk menerima kritikan dan sebagainya. Sebab kita tak akan sunyi daripada segala kritikan warga. Tetapi yang saya kesalkan adalah perdebatan di negeri Dewan Undangan Negeri Melaka tidak membincangkan soal kehidupan rakyat. Kita nak tahu Dewan Negeri buat macam mana, bantuan untuk rakyat macam mana. Sebab itu dapatan saya, anak-anak muda di Melaka khususnya. Malam tadi ada 2-3 orang telefon saya dari Melaka. Dia kata kami kalangan anak muda sekarang ni sudah semakin kesal lah. Dia kata kami sekarang ni untuk meneruskan sokongan pada pimpinan kerajaan rasanya tak ada lah, dia kata. Malah kami nak carilah mana-mana tokoh yang lain yang tempat kami bersandar. Ini kata anak muda tak kurang daripada lebih kurang dalam 5 bahagian. Bahagian Kota Melaka, bahagian Lubuk Cina, bahagian Jasin dan sebagainya. Mereka menzahirkan kekecewaan. Saya nak memberitahu pada pimpinan Datuk Sulaiman, santuni anak muda. Sebab anak-anak muda ni ramai. Mereka akan, bila diwujudkan pengundi-pengundi baru, maka anak muda ini adalah merupakan undi penentu. Jadi jangan disisihkan mereka. Sepatutnya Dewan Undangan Negeri harus bersidang membincangkan masalah itu. Jadi itu di Melaka. Saya ingatkan negeri Kedah adalah pembincang, masih lagi berbolok-bolok. Orang ni kata begini, orang kata begini. Akhirnya masalah petani tidak disantuni. Kejadian banjir besar yang berlaku di kesan daripada pembalakan ataupun penerangan di Gunung Jerai tidak disantuni, yang mengakibatkan banjir besar yang berlaku di kawasan Yan dan sebagainya. Apa yang berlaku adalah tentang masalah peribadi ataupun perbalahan
antara Yang Amat Berhormat Menteri Besar Saudara Sanusi dengan Mukris Mahathir. Cerita lain tak ada. Cerita ini yang membuatkan rakyat jelek. Kita meluat bila tengok keadaan begitu. Ceritanya lain tak ada, cerita songlap wang. Kerana menurut Yang Berhormat Datuk Sanusi, dia kata bahawa beliau mempunyai bukti nyata ada 4 slip kiriman wang sejumlah 13 juta. Wang itu adalah wang daripada Menteri Besar Incorporated MBI Kedah yang dihantar ke sebuah bank akaunnya di Kanada. Dan kejadian itu berlaku waktu Mukris menjadi Menteri Besar. Tapi dia tak ada pula kata Mukris yang memindahkan. Sebab itu sekarang ni perbalahan itu bukti yang dimaksudkan dia tunjuklah slip bank dia, pemindahan wang itu ke sebuah akaun di Barclays Bank di Kanada. Jadi dalam keadaan begini, sepatutnya saya rasa elok buat laporan pada SPRM, elok buat laporan pada pihak polis. Biarlah mereka menyiasat sejauh mana benar siapa yang masukkan wang sebut. Tentu ada orangnya, pasti dapat dicek. Kerana kalau wang sejumlah 13 juta, negeri Kedah ni bukanlah besar sangat dia punya penghasilannya. Petani, negeri yang terdiri daripada petani, kilang-kilang dulu adalah perwajah, dah lingkup pun. Kemudian apa lagi harapan kilang-kilang yang ada di Mergung, yang ada di Alostar lah, tempat lain. Jadi rakyat Kedah hidup dalam keadaan yang sukar, kesal daripada COVID-19, kesal daripada ekonomi begini, yang mereka harapkan bila kerajaan negeri boleh memberi bantuan baja, boleh memberi bantuan racun, boleh memberi benih-benih padi. Bagaimana? Sebab itu negeri jelapang padi. Saya mengharapkan ada perbincangan berhubung dengan tata kelola kerajaan negeri Kedah mentadbir untuk rakyat negeri Kedah yang terdiri di kalangan petani pesawah dan juga nelayan. Ini tidak. Begitu juga bagaimana nak mengatasi masalah di Langkawi. Orang dah buka, nak jadi pusat pelancongan. Bagaimana dengan keadaan di Bukit Malut? Kenapa dibiarkan di Langkawi itu kerajaan di bawah pentadbiran kerajaan negeri Kedah di Langkawi? Betul, Langkawi ada dia punya perbadanan dan sebagainya, tetapi kemasukan rakyat asing takkan tak boleh diselesaikan. Jadi masalah Dewan Negeri Kedah berbalah cerita 13 juta yang dipindahkan daripada akaun MBI, Menteri Besar Incorporated ini, ke Barclays Bank di Kanada. Mukris kata tak ada, tapi bila carian memang ada lah bank itu. Dan Datuk Sanusi dia tunjuklah. Jadi cabar menjabar antara mereka berdua. Bagi saya tak ada keperluan untuk dijadikan diambil masa begitu besar, sebegitu banyak, hanya memikirkan soal siapa curi siapa tipu siapa. Ini kita mau dengar. Kalau itu ada, Menteri Besar perlu buat laporan polis. Lepas tu wujudkan accounting. Jangan ni forensik accounting negeri. Kita ada kerana akaun pegawai kewangan negeri. Buatlah laporan SPRM dan sebagainya. Kita nak tengok kalau ada sesuatu kebejatan atau satu tindakan yang dilakukan mengkhianati sewaktu mereka mentadbir kerajaan negeri, maka dia bawa ke muka pengadilan. Tetapi itu tidaklah boleh dijadikan asas untuk meneruskan persidangan Dewan Negeri Kedah bergelut soal itu. Kita nak tahu tentang padi, tentang untung rakyat. Aduh, saya meluat saya tengok tu. Ini saya cakap terus terang, saudara. Saya mengharapkan adalah perbincangan. Sebab selama ni rakyat duk tunggu bila nak buka Dewan Negeri ni. Tak tahu ni mereka buat lagu mana. Jadi rakyat duduk dekat Kelab Mati Akai. Di Kedah tu dia panggil satu tempat, nama dia selalunya duduk pondok. Kadang petang-petang mereka minum kopi apa semua, dia panggil Kelab Mati Akai. Duduk menong situ, memikirkan untung nasib. Beginilah untung nasib rakyat yang tak sepatutnya berterusan begitu. Kita mengharapkan agar pimpinan mencari upaya bagaimana nak memajukan negeri. Sama ada di negeri Melaka, sama ada di negeri Kedah, begitu juga di negeri yang lain. Politik is politik. Tetapi anda sudah pun berada di anjung kuasa. Kalau di Kedah tu anda dah berada di Mentalun. Rumah Mentalun besar, anda makan sedap, dijamin oleh kerajaan, gaji besar. Tak habis-habis dengan masalah tentang siapa betul, siapa salah. Jalankan tugaslah. Ada pegawainya, ada seksa kerajaan negeri, ada akauntan negeri, ada engineer negeri. Bincang, gunakan dewan itu. Sebab itu tuanku mengatakan ketepikan masalah politik.
bersatu memikirkan macam mana nak menyelesaikan masalah COVID dan ekonomi rakyat. Itu yang dimasukkan oleh istana. Tapi mereka tidak pandang semua tu. Saya kata, saya berkeyakinan lah, duli-duli yang Mulia Raja-Raja Melayu tentulah mereka kecewa melihat keadaan negeri yang ditadbir oleh orang kita, tetapi bertarabur lagi, masih lagi terjebak dalam politiking. Yang rakyat nak tahu apa untuk kami. Bukan nak tadah duit. Rakyat bukan nak jadi peminta sedekah. Rakyat nak berusaha, tapi berilah mereka panduan. Anda bijak pandai, sebab itu anda kata anda pemimpin. Ini masalah sebenarnya yang saya lihat, kepimpinan yang ada di negara kita, mereka yang menjadi pemimpin tidak tahu bahawa diri mereka itu pemimpin. Itulah keadaannya saya. Dan saya tak tahulah, kabarnya dah habislah Dewan Bersidang. Hampalah rakyat kali ini.